Okey, kita mula baliklah ya. Hari ini kita belajar pasal T-beam ya. So T-beam ni adalah bila kita nak design shear, dia combination of rectangular section dengan yang flange dia. So T-beam ni dia ada dua shear yang berlaku. Pertama di dalam sendiri, di dalam yang rectangular ni, ya akan berlaku compression strut compression kat sini ni yang kita panggil BRD max. Satu lagi sama juga berlaku juga compression di bahagian flange sini ni. Kita panggil juga di sini compression tapi berlaku di flange. Jadi di antara flange dengan web ni, kita panggil web ya, akan berlaku satu di sini satu keadaan yang kritikal dipanggil interface shear jadi interface di sini. So yang sini yang kita akan overcome sini ni, kalau tidak dia akan crack di sini So, kalau rectangular dia akan crack diagonal dekat bahagian yang sisi beam. Tapi bila dia T-beam dia akan berlaku dua-dua. So kita kena treat dua-dua tu Jadi kita perlukan steel line dipanggil transverse shear link kawan nak join. Jadi dia punya steel dia adalah di sini. Sini. Okey. Semalam link kita buat sini So sekarang kita kena letak yang melintang ni. Yang transverse dipanggil transverse, yang ini vertical So yang ni yang kita akan lihat nanti. Okey, so ini dia ya. Kalau kita tengok dari 3D 3D T-beam, yang inilah yang akan besi ini yang steel ini yang kita panggil transverse steel. So kita akan design berapa dia punya SF dan AS Okay, so macam macam bahagian yang ni rectangular juga, kita kena kira dia punya daya-daya apa yang berlaku di dalam tu Semalam kita tengok dalam yang part segi ni ada force kat sini. Bila ada load daripada atas beam, yang ini akan compress concrete di sini akan provide resistance compressive resistance for shear. Jadi sama juga bila beam ni compress dia ada force di sini, hujung sini force compress di sini. Compress ni bertambah. Compression semakin bertambah bila kita impose the load So daripada situ akan berlaku stress di dalam ni, di dalam flange. Jadi tapi berlaku pertambahan ini critical ni interface shear ni yang kita nampak arrow dekat kawasan ni hitam ni yang ada shadow ni. Itulah berlaku dia yang kritikal Tetapi dia bukan berlaku sepanjang beam sampai ke tengah Dia berlaku kritikalnya pada delta X. Jadi untuk design ni kita kena cari apakah itu delta X Selain daripada berapa steel yang kita provide di sini, pada jarak manakah delta X di sini. Okay. Okey, jadi inilah dia gambarannya force dia tu. Jadi compressive force yang berlaku di dalam flange ni juga dia sengit macam ni. Dia ada panggil theta ni. Theta semalam kita lihat theta berlaku compression dalam concrete dalam yang bahagian rectangular Theta dia ingat lagi 22 hingga 45 degrees yang allowable by EC2. Tapi untuk
for the flange ni theta dipanggil theta flange ya. Dia ada special dan bergantung sama ada flange ni dalam compression ataupun dalam tension kita kena lihat nilai itu dulu. Okey. Jadi akan berlaku apa yang dipanggil compressive strut sebab kenapa panggil strut? Sebab kita bila shear ni analisis ni kita anggap macam kekuda kan, macam kekuda semalam kita dah tengok. Okey, jadi inilah dia formula dia untuk VRD Semalam dalam konkrit yang 4 segi ni kita panggil VRD, V besar. Sekarang untuk flange kita tak panggil V, yang semalam force. Sekarang jadi stress jadi dia kecil di sini. Stress RD dalam ni yang saya ingat ni sama dengan V daya stress konkrit di sini. Shear konkrit dalam konkrit punya konkrit kekuatan konkrit strength karakteristik strength sin theta F cos theta F dan bila diringkaskan dapat formula 9 ni 0.4 FCK 1 minus FCK divided by 250 bagi dengan cot theta F campur tan theta F. Okey kita masih lagi cot jadi untuk shear ni kita gunakan cot dan tangent tapi kalau siapa yang ada for kalkulator tekan kalkulator nak dapat cot tu adalah 1 dibagi tangent theta. You cari tangent ada kan dekat ni dalam kalkulator. Tapi siapa yang tak berapa mahir nak gunakan function kalkulator tu nak dapat nilai cot, bagikan aja apa yang you dapat tangent theta F ni Okay. So gambarannya macam inilah Kalau tadi saya bagi tahu theta yang berlaku pada flange ni ada bakal theta F. Theta F ni pula bergantung kepada position of T-beam kita Semalam bila kita buat design for flexure Semalam kita buat kalau di support di T-beam kompresnya di bawah so maknanya bermaksud flange tadi flange ada dalam tension. Okey, untuk yang seperti ini case dekat support kalau ada T ataupun L so kita tengok di sinilah compression flange tension flange. Jadi theta dibenarkan adalah 38.6 hingga 45. Okay, so the tension berlaku di flange. Kalau di tengah-tengah sini kalau di span jadi theta dia adalah 26.5 hingga 45. Jadi kena tengok bila kita buat checking for shear transverse shear kena tengok sama ada dia kita nak check di sini bahagian sini ni ataupun di sini. Okey, semalam saya ceritakan kalau kita nak buat design ni kita kena imagine lah untuk pesongan gambar Raja Muhammad ni kedudukan tertulang ni untuk continuous beam just info je ni Okey, terus saja tadi kita nak kira ni VED di VED longitudinal shear stress VED. Okey, macam semalam kita ada beberapa kita perlukan VED kan. VED shear bila you buat analisis kita dapat shear diagram maximum at the support kita panggil VED V yang besar. Sekarang bila kita nak check transverse shear kita juga kena kira tapi sekarang dipanggil shear kecil stress stress. Semalam V besar tapi ini V kecil ini. Dekat sini ni berlaku kita boleh kira Jadi sebenarnya konkrit tu inilah dia yang berlaku bila kita buat analisis moment dan juga shear force daripada analisis tu daripada kiraan analisis gambar rajah shear
Yang kita dapat adalah force, kita kena bagi dengan area. Jadi kita kena bagi di sini VED ni kat sini ni sama dengan delta FD bagi HF delta X. Ni bukan disebab yang ni. Stres di sini bukannya disebabkan oleh daripada gambar raja shear daripada analisis, tetapi kita kena kira delta FD bahagi dengan HF delta X. Alright, untuk transverse link ni. Jadi you kena ingat, tapi ada dalam design formula ya. Okay, apa jadi macam saya kata tadi kan, di sini ni kita kena kira. Kena kira delta X ni kan, delta X. So contohnya kalau kita beam kita beam simply spotted macam ni, so kita tahu bentuk moment macam ni ya. Delta X tu adalah sama dengan L dibagi 4 ini L. Jadi L dibagi 4. So delta X tu value dia adalah L dibagi 4. So daripada sini delta X ini barulah kita dapat moment. Kita kena kira moment dekat sini ya. So moment dekat sini seperti biasa ni tak payah ingat formula pun tak apa ni. Formula 12 ni. Tapi yang pentingnya kita tahu formula 11 12 ni adalah formula biasa bukan complicated Bila you buat analisis kan you dapat RA, dapat RP kan. Jadi L kita dah tahu, delta X kita dah tahu. So moment kat sini sama dengan RA didarab jarak delta X. Dapatkan moment ini, masukkan dalam formula 11 ni. Dengan BF kita tahu, BW kita tahu, HF pun kita tahu, D pun kita tahu. So kita akan dapat delta FD. Jadi delta FD yang ada di sini ni, delta FD ni kat sini ni kita boleh kira dengan formula ni ya. Delta FD ni kita akan masukkan di dalam formula 10 ni. Delta FD tadi force, kita nak tukarkan menjadi shear stress yang berlaku di permukaan ni ya. So kita akan bagi dengan HF tebal tebal flange dibagi dengan delta X. Maknanya sepanjang sini ya, sepanjang area ni ya. So delta FD yang kita tadi dibagi dengan area yang bold di sini ya. So daripada 10 tu ya. So kita dapat sekarang ni adalah delta bukan delta tapi adalah stres yang berlaku di permukaan antara rectangular section dengan flange. Jadi sekarang kita kena design besi yang biru ni ya. Biru-biru ni berapa perlu kita letak sepanjang delta X tadi. Sama ada perlu ke tak perlu, kadang-kadang tak perlu ya, jadi kita kena tengok dulu. Tak semestinya kita perlukan. Jadi tapi kalau ikut design kita kena check dulu Kalau macam link biasa kita akan perlukan yang minimum Okey, ini contohlah macam mana kita nak susun Yang kita sedang design sekarang adalah yang atas ni. Ya, yang atas ni. Yang atas yang dot ni ya. So yang kuning ni adalah minimum steel kita kawankan dia Okey. Macam mana cara kiranya Okey, sebelum kita tengok contoh dia ada dalam dia punya design procedure. Pertama kali kita kena kira stres kan tadi saya tunjuk pada you, stres di antara di antara permukaan rectangular dengan flange ya. Itulah berlakunya. Tapi sebelum tu kena cari berapakah delta X Kemudian kita kena comparekan dulu VED yang kita dapat tu sebab saya kata tadi kita tak perlu buat dulu terus buat design kita kena check dulu kalau misal kata kurang dia ada minimum minimum dikatakan selamat ialah apabila stres yang kita dapat tu kurang daripada 0.4 FCTD ya. FCTD ni apa? Concrete Tensile Design. Concrete Tensile Design kita akan tengok nanti. Tensile Design sama juga boleh direngkaskan FCTK Tensile Characteristic ya. Bagi 1.5 jadi ini value dia. Mesti kurang daripada akhirnya kita dapat value ni 0.27 concrete tensile characteristic. Apakah value FCTK ni? Kita boleh lihat dalam jadual design formula Nanti masa contoh saya akan tunjuk
So, apa yang kita kira di sini mesti lebih besar daripada ini kalau kita nak provide besi yang biru tadi besi yang ini yang ni, yang dot-dot atas ni. Kalau dia kurang, so dia kata no shear reinforcement terus pergi kepada 4. Tak ada shear tapi kita pergi kepada 4. Apa tu 4? Ini dia. Minimum kita kena kira juga minimum bukan tak perlu langsung tapi ada dipanggil minimum ni. 4 ni Okey. Yang ini minimum ni. Okey, tadi saya dah kebetulan tunjuk di sini FCTK ini jadual ni ada di dalam dia punya design formula. Ini strength classes for concrete Ini FCK you tahu kan, karakteristik compressive strength for cylinder. Di sini. FCTK FCTK di sini FCTK ni ada dua 0.05 dengan 0.95. Dulu saya dah explainkan kenapa 0.5 dengan 0.95. Jadi kita perlukan yang 0.05 yang lower yang lower limit Jadi kita ambil yang ini. Dalam design kita ambil lower limit jarang kita ambil yang upper limit ni 0.95. Kita ambil value yang lebih kecil. Ingat kenapa yang itu kena refer nota yang sebelum ni. FCTK, so kalau grade concrete 30, FCTK nya adalah 2. Kalau grade concrete 25, 1.8. Ambil yang ini yang 0.5 ni. Lebih selamat kan dari segi statistik. Dah saya dulu explainkan. Dia punya risk dia adalah very low untuk gagal kalau kita ambil 005. Kalau yang ini very high risk. Kenapa tu? Cuba refer balik pada nota yang saya bagi dulu. Okey, ini dia 0.27 value yang kita dapat tadi just multiplies by FCTK. Kalau VED besar daripada FCTK, so kita kena shear stresses in the strut ni kita kena kira VRD max. Ingat masa buat rectangular semalam kita kena kira VRD max kan. VRD max ni ada dua, theta F tadi. Theta F berlaku pada dua condition kan, sama ada dekat tension ataupun compression. Kalau di sini ni. Jadi kena kira theta F sebab theta F berlaku pada dua range sama ada position flange kita compress ataupun tension. Kalau compression theta F dia di antara 26 hingga 45. So maksud saya yang itu kita kena kira kena kira macam contoh semalam juga, kena kira delta F di sini strut ni ni formula dia kan ada theta ni jadi theta yang apa kena kira, theta yang satu lagi pun kena kira. Kemudian kita cari dia punya theta F. Okey, ini dia punya flowchart kalau tak suka flowchart, so gunakan saja prosedur yang tadi dalam design formula, tapi sama aja Maksudnya secara ringkasnya kita kena cari stress stress dekat muka antara flange and vertical dengan rectangular section. Kemudian kita tukar, kita cari delta X dulu VED ni bergantung kepada delta X. Cari delta X dan kita akan dapat nilai stress Ada stress ini yang kita compare dengan 0.27 FCTK. Kalau dia less, yes, so kita tak perlukan design yang ada cari theta sini Kita terus saja pergi kepada yang minimum ni, transverse link, terus dapat sini. Gunakan formula ni. N terus N. Tapi kalau kita kita punya tadi besar, so kita kena kira VRD max kita theta F bergantung kepada sama ada
kita design pada compression flange ataupun tension flange. Sesudah tu cari theta, kemudian kita dapatkan transverse shear. Selain daripada transverse shear ni, kita juga kena kira juga ni okey, tak perlu minimum link terus N. So inilah flow chart dia. Okey. Contoh contoh. Doktor ada orang nak masuk. Oh ya ke? Okay, sorry saya tak nampak tadi. Alia dengan Muhammad Azham. Okey, katakanlah kita ada L section ada L section. Kita sekarang nak design transverse determine vertical shear and also transverse link. Okey. Jadi untuk L beam selalu kita tengok T sekarang kita tengok L. Jadi bila you design L section lepas design flexural, kita juga kena shear lah ya. Jadi ada dua yang perlu kita design yang ini, yang vertical ni berapa spacing dia, dan juga yang ni yang saya buat tanda soal ni berapa. Ya. Okey, so seperti biasa kita akan bagi dua satu vertical dan satu lagi yang transverse Jadi maklumat yang kita perlukan adalah untuk yang vertical ni kita perlukan ini shear force diagram. Dia punya sini example ni very simple tak ada point load kalau ada point load tak jadi macam ni ada berbeza value kan. So sekarang ni simple buat contoh dan shear-nya pun sama kanan kiri. So kita ambil satu value je, okay. And then data diberi di sini HF 150 H 475 tapi D-nya 400 FCK silinder 25 strength for the steel untuk shear ni 500 Okey, seterusnya apa kita perlu buat ialah kita cari VED. Okey, sebab kita nak design yang vertical ni, apa yang perlu kita ada adalah berapakah shear dipanggil sini VED, force. Betul. Okey. Saya tanya yang FYK tu, FYVW kan. Saya selalu jumpa nilai dia selalu 500. Memang kebiasaannya memang 500 ke memang kalau katakanlah dalam soalan dia tak diberikan, kita boleh assume 500 saja ke? Ya, betul. Isi memang satu value saja. Okey, sekarang kita ada VED. So ingat tadi apa stepnya adalah step untuk yang semalam Semalam stepnya kita kena kira VRD kan, VRD max. So VRD max di sini theta dia antara 22 hingga 45 degree. Jadi masukkan dalam satu formula masukkan dua kali So you akan dapat range dia di sini 281 dengan 404. So V kita di sini kurang daripada yang minimum di sini. Minimumnya dikira adalah 28. So kita assume bila kita minimum bermakna theta tadi makin kecil lah. Tapi dalam isi value-nya antara 22 hingga 45. So kita ambil yang kecil lah. Ambil yang kecil ni. Kita assume selanjutnya theta F adalah sama dengan 22, the real one. Walaupun real one ni kurang daripada 2, tapi kita kena ambil 22 degrees. Okay. Kita design the shear link gunakan formula. Formula ini. Masukkan aja value yang kita ada. So, kita akan dapat, yang ini kita jangan masukkan dulu, ASW dan sebagainya. Biarkan ini. Ratio ni dapat 0.376. Dan di sini you boleh pilih size. So, anda pilih 6 ke, 8 ke, 10 ke. Jadi dekat sini contoh ni kita pilih 8. H8 and then pergi tengok dekat. Saya buka terus. Tengok formula. Design formula.
Okey. Okay, refer dekat sini untuk link adalah 6, 8, 10, 12 untuk link. Jadi ini untuk link diameter untuk link. So sekarang kalau untuk share link ASW kita boleh assume tak payah kira kita dah ada di sini. Kalau link kita adalah 2 leg Kenapa 2 leg? 2 leg macam saya explain lah semalam kita punya besi kan macam ni kan, link. So ini dipanggil satu kaki kaki pertama, yang ini satu lagi kaki. Jadi sini 2. Jadi ada 2 kaki kan. Ada kaki pertama di sini, kaki kedua. So area kena cari 2 lah ASW sama dengan 2 area untuk steel yang ini. So katakanlah tadi kita gunakan 8. So kita akan dapat 101 di sini. So kita balik kepada pada PowerPoint kita tadi. Di sini kita ambil 101 sebab dia 2 leg di sini kan. Okey. Sekarang kita dapatkan S daripada sini tadi. So kita dapat 267 267 you must semak mesti kurang daripada 0.75D Jadi kita check 0.75D adalah 300 So value kita provide adalah H8 H ni menandakan 500, 8 ni is size dia kita pilih tadi kan. And then 250 ni adalah based on ini. Kita kira kita dapat 267 bila kita provide mesti kurang daripada 267 250. Boleh letak 260 tapi susah nanti nak measure kan dekat side. Jadi kita mudahkan jadikan 250 kat sini. Okey, kita dah settle shear link yang ini Okey, kalau you ingat semalam bila kita buat design beam yang panjang tu dekat yang kita design shear link adalah berlaku kepada maximum shear sehingga ke satu tahap kan ke sini. Ini adalah yang ini H10 to 50 Ini H10 H8 to 50. Ini sama juga dekat sebelah sini Kat sini pun sama juga H8 to 50. Sebab kenapa kita buat sikit kat sini? Sebabnya kalau kita tengok shear force diagram shear force diagram kan makin mengurang mungkin macam ni. Sorry. Shear force diagram, okey. Lebih kurang macam tu kan shear force diagram. Dia semakin ke tengah semakin ke tengah semakin kosong kan di sini. Jadi kita tak perlu design shear link ni sampai ke tengah. Kita ada pada jarak tertentu sahaja. Jadi yang tengah ni diisi oleh minimum link. So yang di tengah tu akan diisi oleh minimum link macam saya dah explain semalam Tapi ni untuk ulangan lah di sini ni kena letak minimum link. Minimum link. So apa formula minimum link? Tengoklah dekat jadual dekat design formula semalam ataupun tadi dekat apa dia pun ada dalam design formula you ada. So ini adalah formula minimum link ASW bagi S dan ini dia. Masukkan value dia kita akan dapat 0.2. Gunakan size yang sama lebih mudah Jadi kita guna H8 area yang sama kita akan dapat S dia 500 Jadi S500 ni kita kena check juga yang ini allowable spacing ni adalah 0.75D jadi lebih besar
Jadi apa kita buat ialah kita tak bolehlah ikut 503 ni So kita based on the allowable maximum spacing sini. So ambil sini 3 H8 300. Okey, okey, sudah selesai kita punya shear link, vertical shear link. Cuma you kena cari berapa value X kat sini Kita tak tahu kan berapa H8 to 50 ni nak stop kat mana. H8 to 50 ni stop kat mana. Jadi untuk itu kita kena kira V min V di sini. Semalam saya dah tunjuk So kita terus proceed sekarang kepada traverse link. Terus proceed kepada traverse link Doktor, saya ada soalan nak tanya lah. Okey. Doktor, kalau tengok tu kan untuk cari X tu kan kita akan pakai design load, betul tak doktor? Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau ada point load aja tak boleh pakai lah benda tu. Apa doktor? Kalau ada point load nanti maybe tak boleh pakai kalau ada point load. Selagi tak ada point load boleh pakai. Tengok keadaan X. Kalau misal kata X paling selamat ialah dengan melihat kepada gambar rajah shear force. Sebab dia bukan boleh apply untuk semua Okey, ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada kita buat inilah design for traverse steel Macam saya kata tadilah untuk traverse steel ni apa kita cari adalah VED stress dekat muka antara rectangular section dengan flange. So kena ingat formula dia. Formulanya melibatkan delta FD. Jadi awal-awal lagi kita dah kena kira delta X sebab traverse shear ni bukannya kita provide sepanjang ni kita cuma provide di tempat yang critical Kalau simply supported beam biasanya kita gunakan aja paling mudah, kaedah paling mudah delta X sama dengan L/4 kalau dia untuk simply supported, walaupun ada point load kadang-kadang kita assume delta X sama dengan L/4 ni. Terus ambil jarak ni seperti biasa kan bila nak buat analisis moment you kira RA dengan RB kan. So dah dapat RA, darabkan aja lah dengan jarak ni tolak dengan load di sini. So kita akan dapat moment. Delta M ni sebenarnya adalah moment di section ini Okay, so sebenarnya simple aja, tak perlu ingat formula, iaitu moment di sini sama dengan RA ditolak dengan 48.3 darab dengan delta X square over 2. Ini dia. So kita akan dapat 163.17. Okey, dah dapat delta M, masukkanlah dalam formula yang diberi So akan dapat 204 kilonewton. Ini kilonewton Kita nakkan stress Jadi kita kena bagilah sepanjang delta X ni permukaan antara flange dengan yang rectangular So the next stepnya cari stress dibagi dengan area ni HF bagi delta X, so akan dapat 0.34. Seperti yang kita tadi maklum yang ni kita kena check dengan 0.27 FCTK Jadi grade konkret kita tadi berapa? Konkret kita grade 25, so dia punya FCTK sama dengan 1.8 Grade konkret kita berapa sini? Saya lupa ni. 25 So kalau 25 ni 25, ini grade 25, FCTK turun di sini 1.8 di sini dan di sini 1.8. Okey. Balik kepada kita punya solution di sini. Okey. So kita dapat 0.48 comparekan di sini 0.34 kurang daripada yang ni minimum. Transverse shear is one is not required, tapi kita kena letakkan
minimum juga, walaupun tak perlukan yang shear ni, tapi kita perlukan minimum. Gunakanlah formula ni ya. So akan dapat 133 millimeter square per meter. Okay. So yang ini tengok di sini per meter square ya. Jadi kita kena tengok dalam table table tadi ya, table ini. Tengok table B sini ya. Okey, tadi berapa value dia? Value dia adalah 133 133. Kita kena tengok. Kita nak pakai apa? 133 nak size apa kita boleh pakai ni? Ni pun boleh juga 133, 200 ni pun boleh. Ya. Jadi 6 bar 6 H6 spacing ni 200 kalau nak guna besar sikit pun boleh, tak ada masalah. Dekat sini kita gunakan H8 300 Ini H8 300. Jadi 168 mm square per meter Sekarang kita kena tengok table yang satu lagi ni kita, sebab kita per meter square di sini. Per meteran dia macam slab Jadi kita bolehlah pakai yang sini ni 200 kat sini. Saya gunakan H8 300 H8 300. Kita tengok H8 300. Distance 300. Ni. Nak pakai ni pun boleh, nak pakai yang sini pun boleh, tak ada masalah asalkan the value is greater than 133 kat sini Okey, ni ada pun di sini. Sudah tunjuk di sini. Okey, alright. So macamlah kita susun. Ini dia. Okey, habislah ya. Ada soalan? Ada nak masuk Nur Fariza. Okey, semalam ni dah buat belum soal ni? Solution semalam? Pak buat tak? Okey, kalau tak ada kita pergi ke next lecture petang ni je kita discuss Kalau untuk exercise untuk latihan dan tugasan soalan-soalan yang semalam tu boleh continue terus Okey, kita pergi kepada yang lagi sorry. Okey, kita pergi kepada topik baru serviceability limit state Okey, seperti yang you lihat di dalam gambar ni, kita telah berjaya kita dah berjaya lah, you all dah berjaya belajar ultimate limit state Maksudnya kita design supaya building kita tak roboh macam kat kiri ultimate limit state tu adalah supaya tujuan kita adalah supaya building kita tidak roboh. You design elemen tadi tak patah, tak achieve yield point. Kalau building kita ni dah jadi macam ni, dah melepasi yield point jadi kita tak nak lah macam ni endanger life. Okay, jadi
kita sudah design ini dengan menggunakan assumption macam-macam kita menggunakan FCK kita tak gunakan, kalau kita boleh ulang lah daripada dulu, daripada yang topik concrete strength dan sebagainya itu sebablah bila kita buat design actually kita akan cari loading loading yang kita pakai tadi adalah loading yang karakteristik loading yang kita pakai saya akan cerita nanti macam mana dapatkan loading hari ini kalau sempat. Loadingnya adalah loading karakteristik, bukan loading maksimum bila buat design. Okey, itu anggapan yang pertama. Yang keduanya bahan kekuatan bahan steel dan juga kekuatan konkrit yang kita pakai juga bukan kekuatan maksimum dia, bukan kekuatan ultimate, tetapi karakteristik. Sudahlah pakai karakteristik kan, kita akan bahagi pula dengan safety factor. Jadi dalam design ni apa-apa kod pun kita sebenarnya memang selamat insya-Allah, sebab kita design dahlah kita ambil load dan juga strength yang bukan ultimate ambil yang karakteristik yang kalau dari segi statistiknya chances untuk roboh tu memang very minimum kan tadi kita tunjuk konkrit ni bila kita buat test cube kita dapat bell shape kan, bell shape tadi dekat hujung ada 90%, di bawah 5%. Kita anggap risknya very low untuk roboh. Sebab tu kita ambil FCK, nilai FCK based on only 5% yang fail, cube yang fail. Jadi FCK tu kita ambil yang the lower limit 5%. Jadi kita memang insya-Allah kalau kita buat moment kita betul analisis betul, tidak akan roboh seperti ditunjuk di dalam figure ini. Banyak bangunan roboh kalau you kat internet you tengok ataupun dalam berita kan dekat China especially kan bangunan roboh banyak yang roboh. Apa lagi banyaklah. Kalau you search dekat even dekat US negara yang katanya maju pun jambatannya suddenly roboh. Itu disebabkan oleh kecuaian masa design dia kan bukan sebabkan roboh disebabkan oleh roboh disebabkan bukan kecuaian design kebanyakannya melibatkan design. Construction pun dia juga construction kalau kita silap kontraktor silap ke apa not provide enough steel akan roboh juga sebab tu sebagai designer kita kena check lah, kena turun kepada site tengok. Site engineer pun kena faham drawing. Jadi site engineer pun kena faham design juga Dia tak boleh depend kepada kontraktor. Kadang-kadang kontraktor berpengalaman, dia ikut pengalaman dia je Jadi kadang-kadang kita design ni ada inovasinya kan, betul tak? Sekarang kita menggunakan inovasi sebab bila kita design sekarang kita bukan ikut zaman-zaman dulu punya Kalau kontraktor dia dah kerja 30 tahun dia menggunakan kod yang lama kod yang lama. Jadi dia susah nak adapt yang baru Padahal yang baru ni adalah disebabkan oleh inovasi daripada research dan sebagainya Jadi engineer-engineer yang baru ni boleh belajar yang lama dengan yang baru. Sebab tu bila kita jadi engineer kita kena sentiasa attend seminar ada CPD kan. Sebab sentiasa berubah so macam itulah inovasi baru. Doktor. Kalau yang sekarang ni pakai software tu macam mana doktor? Okey, software tu kena make sure lah software tu mengikut kod mana dan you kena faham Kadang-kadang software betul software memang betul dah terbukti lah. Kalau tidak dia tak jual kan. Betul. Tapi kita as a engineer kadang kita tak contohnya load kan. Kalau kita salah load kita masukkan software dia produce saja kan. Macam itulah. Sebab bila software kita ada dia punya assumption apa-apa. Dia bergantung pada kita. Jadi pokok pangkalnya pada kita lah. Tadi software ni pun tak boleh design boleh tapi nak check balik kalau ada silap kan itu kena gunakan manual lah kan. Contohnya kontraktor dah salah letak besi kan. Berapa pula kapasitinya tapi kita dah belajar kan. Moment resistant dan sebagainya, X over D-nya
dia punya mode failure dan sebagainya kan. So as an engineer kena tahu dua-dua lah, apa software pakai, yang tu pun pakai juga. Okay. Tapi so far lah kan, maklum balas daripada BEM ya, daripada JKR JKR baru ni ada buat, dia dipanggil ke bagi lecture dekat UTM tapi bukan untuk civil aja lah, untuk semua. Kalau daripada UTM memang excellent lah design, tak ada diragukan lagi lah dia kata. So itulah sebab kita memang ajarkan, insya-Allah berguna untuk you all lah. So itulah sekarang ni kita ultimate limit state kita dah habis. So sekarang kita kena check sebelah kanan tu okey. Sebelah kanan ni yang kita nampak retak-retak kat bangunan ni, nampak retak-retak ni. Itu menggambarkan tak boleh pakai lah kalau retak sampai nampak macam ni. Orang pun takut nak pakai. So serviceability limit state ni ada dua, nak checking for the deflection dan juga cracking. Okay. Okay. Yang pertama kita pergi kepada deflection. Deflection ni kalau kita buat dekat test makmal, macam kita tengok lah, crack bila crack pada ultimate limit state dia macam dah still the yield kan, kita assume still yield, besi tadi dah alah, dan konkrit juga dah keras 0.0035. Tapi untuk servis dia jangan sampai macam tu. Kita kena check kita ada limit dia punya deflection dan juga cracking. Jangan sampai nampak macam ni, takut orang. So kalau macam contohnya jambatan pun kan ada cracking dia yang di allowed. So deflection dia di sini ni L250 should be avoided for appearance. Okay, kalau nak ini value dia betul lah, value betul. Kalau nak buat test ke apa semua, ni value pesongan dia tu L divided 250. Yang kedua ni pula kalau non-structural during construction dia tak boleh lebih daripada L500. Tapi masa buat design ni, ini kalau kita pergi site lah, kita measure kan, gunakan kan ada alat ukur kan, boleh measure dia punya deflection. Tapi masa design kita tak tengok yang inilah, kita akan tengok mudah aje. Masa design kita ada dua cara je nak tengok deflection. Pertamanya ialah menggunakan clause 7.4, boleh refer kepada isi limiting span to depth ratios, clause 742. Satu lagi calculate actual, yang tadi tu kita measure kan, ini calculate, boleh juga calculate Okay, so dua cara ni. Tapi untuk kelas kita sekarang kita pakai yang nombor 1 saja. Yang ini kita akan belajar final year nanti ada kelas elektif ambil konkret dan dia akan ajar macam mana cara nak gunakan calculation. Calculation yang panjang yang ini. Jadi sekarang kita cuma check limit simple aja. Okey, apa ini macam saya kata tadilah deflection limit Okey, L over D tak boleh lebih 250 dan ini 500, ini yang tadilah. Jadi kita menganggap load dia datang dan pergilah. Okey, ni dia. Kita buat simple aja Apa tu? Caranya ialah cara yang pertama tadi, limiting span to depth ratio dengan menggunakan ini sahaja. L over D allowable must be greater than L over D actual. Jadi allowable ni yang kita kira, actual ni adalah span bagi dengan effective depth. Allowable ni apa formula ini dia? L over D basic times modification factor due to flange darab dengan modification factor due to span. Darab dengan modification factor due to tension reinforcement. Kalau you tengok formula ni, dia bergantung kepada beberapa faktor lah, antaranya tension reinforcement, dan juga flange, dan juga of course lah dia punya span. Okey, macam mana dia dapat LD basic tadi? Ni LD basic ni
Ini dia ada dua formula ni. Kita boleh pilih salah satu, bukan pilih lah, bergantung kepada nilai rho dengan rho naught. Apa tu rho dengan rho naught? Ni dia rho naught, ni dia value dia, FCK yang ini 10 to the power minus 3. Rho ni adalah area of tension steel we provide, ya. Kalau less pakai yang ini, kalau greater pakai yang ini, ya. Masukkan di sini ni, ya, value-value sini. Ada value K kan di sini. K ni mesti kita tengok type of beam, ya. Yang lain tak ada masalah. Ini daripada steel yang kita kira. K ni, what is K? Ya? K ni kena refer kepada table 4.1, ya. K di sini. Ini value kalau gunakan di value L over D yang dikira menggunakan formula ni, ya, formula ini. Ya, jadi tumpuan kita sekarang adalah K-nya di sini. Kalau simply spotted beam, ya, atau simply spotted slab, K-nya 1. Kalau end span of continuous 1.3, interior 1.5. Kalau supported on column without beam 1.2, cantilever 0.4. Okey, jadual ni agak susah sikit. Okey, kita lihat di sini. Ini diagram dia. Kalau cantilever, contohnya macam semalam kan, kita punya beam macam ni kan. Kitanya beam adalah support by 2 ni, cuma 2 support aja, so ini kita boleh yang ini cantilever, yang inilah cantilever, ya. Mana yang dipanggil cantilever tadi, okay. Yang ini cantilever ni, ya. So kalau yang tu kita akan pakai K dia yang ini, 0.4. Samalah di sini, di ujung sini pakai 0.4. Tapi kalau di tengah-tengah ni, ya, di tengah-tengah ni kita nak pakai mana ni? Ni 1.5 ni, ya, sebab dia ada sambung lagi di sini. Jadi 1.5. Di K di sini adalah 0.4. K di sini, kita tengok rajah ni, dia ada dot-dot di sini kan, dot-dot di sini. Jadi K sama dengan K di tengah sini sama dengan K sama dengan 1.5. Okey. Sebab apa? Ya, di sini ni ada lagi kan, berpandukan ini. Tapi kalau beamnya simply spotted, gunakan 1.4 di sini. 1.0. Tapi kalau beam U continuous beam, yang ini 1.3. Yang bold ni, ni. Nilai ini adalah yang bold. Yang ini pun yang bold. Okey. Seterusnya modification, Ini kita dah masuk kepada faktor. Tadi kan ada banyak faktor kan. Antaranya ialah flange. Okey, kalau kita tengok flange kat sini ni, BEFF ni, BF. Kadang-kadang orang panggil BEFF, kadang-kadang B, kadang-kadang BF, ya. Bukan best friend forever. So, kita kena cari dia punya ratio. Kalau BEFF divided by BW more than 3, ya, kita mesti kali, darab multiply by 0.8. Okey, kalau less, okeylah, tak ada masalah. Okey. Kalau less, assume it as 1. Kalau greater, if exceed, then must multiply by 0.8. Okay, ini the first modification, and then modification due to span. Kalau span kita more than 7 meter, ini bukan total tapi adalah span. Contohnya tadi span ini kan, span ini lebih daripada 7 meter from support to support ni, atau pakai cantilever sini lebih daripada
7 meter. So kita kena darab dengan 7 divided by span. Okay, dia punya modification factor dia. Then last sekali but not least ialah tension reinforcement ya. Tension reinforcement ni kena divide AS provided ni bukan AS dash tapi AS provided. Sorry ni salah type ni. AS required. Okay. Tension reinforcement macam kita kira kan, kita kira dapat berapa? Katalah 1000 tapi provide 1200. So kita kena multiplikan di sini. Tapi upper limit 1.5 ya. Kalau you dapat lebih daripada 1.5 you add 1.5, tak boleh lebih. Ya. So contohlah kita tengok contoh Contoh ni daripada dalam buku tapi saya tak tahu maybe sama ke tak sama dengan dalam dia punya buku. Katalah kita ada cross section macam ni. Kita dah design untuk flexural steel ni, kita dah design ultimate limit state supaya beam tak roboh Tadi kita dah ceritakan panjang dari pasal ultimate limit state so far. Kita dah design sepatutnya dah adalah link sini. Kita nak check aja dia punya deflection. Okay, deflection. Apa maklumat yang kita perlu adalah kita kena cari apa L over D allowable kan. L over D allowable is equal L over D basic times modification due to flange, modification due to span, and then modification due to tension steel. Okay, kita dah tahu tiga tu lah. Okay, ini maklumat yang diberi required ni yang kita kira. Okay, so apa lagi kita pun cubalah di sini. Kira dulu L over D basic. L over D basic ada dua equation tadi kan. Kita dah tengok tadi. So kita kena kira rho Tadi maklumat tadi dah diberikan. Rho kita dapat ini yang kita kira bagi 250 dapat 0.012 dan rho naught ni lebih besar, so kita kena gunakan equation 2 masukkan ni dapat 14.75 di sini Okey, basic L over D 14.75. Modification kita kira 0.8, untuk steel 1.13 Jadi allowable sama dengan 14.75. Kenapa K dia tak cari ke? Ada K ni sama dengan 1 kita dah kira tadi kan. So 0.88 darab 1.13 dapat 14 ni. Comparekan dengan actual Jadi actual kita slightly less than allowable. So pesongan kita okey lah. Jadi pesongan yang kita design tadi yang untuk contoh ini selamat Dia tak ada nampak crack. Juga tak dapat crack, pesongannya tak lebih Okey. Checking yang kedua serviceability yang kedua adalah cracking Crack kita kena tengok ni sini ni. Bangunan ni di mana ni parking ni nampak crack-crack ni. Orang pun buat apa nama ni buat dia dia rawat balik macam ni yang ni dah nampak besar sangat yang ni tapi crack ni ada macam-macam ada macro crack dan sebagainya tapi masa buat design kita kena tengok juga crack ada macam-macam crack disebabkan oleh tensile stress due to bending under applied loads okay. Crack ni juga disebabkan oleh load yang atas ni. Kalau load terlalu besar dia ada crack lah macam kita dah tahu mode of failure akan berlaku crack di bahagian bawah sini diagonal tension due to shear. Kadang-kadang shear terlalu besar jadi diagonal. Ini masih flexural nampak tegak-tegak kan. Kalau diagonal dia sengit
Volume changes. Okay, volume changes pun ada juga, yang itu kita tak perlulah takut sangat disebabkan oleh memang konkrit bila over time dia akan jadi crack kecil-kecil je. Okay, disebabkan oleh shrinkage. Splitting along reinforcement due to bond. Okay, kadang-kadang juga disebabkan oleh bonding between flexural steel and concrete. Bonding dia tu tak cukup bond dia, so sebab tu bond length kena cukup. Jadi maybe ada empat reason. So tapi kita sekarang ni ini hanya reason crack lah dalam konkrit, tak adalah yang kita nak buat sekarang ni. So sekarang ni kita nak tengok crack yang dalam design adalah crack width. Crack width. Okay, crack disebabkan oleh steel yang kita provide dalam beam. So dia ada dua cara juga nak control cracking. Pertama, control menggunakan clause 733. Yang keduanya disebabkan calculate. Yang ini pun macam saya kata tadi lah, sama seperti deflection, akan belajar dalam course yang special tu dipanggil elective. Elective ya. Jadi sekarang kita hanya buat yang nombor 1 sahaja. Jadi kita sekarang nak tahu sama ada design kita tadi crack dia within the permissible limit. Tak mungkin tak crack kalau beam mesti ada sedikit, mesti ada crack. Tapi mesti tak lebih daripada permissible. Apa permissible tu? Jadi kita kena tengok sini limiting crack. 0.3 ni untuk semua kelas lah. Exposure class under quasi-permanent combination of loads. Okay. Nanti kita akan tengok ni exposure classes. Yang keduanya di sini adalah appearance. In absence of appearance, tak boleh lebih daripada 0.4 for exposure XCO dan XC1. Apa tu exposure ni? Okey, kita akan tengok sebentar lagi Okey dia. Ni Dia sebenarnya berkaitan dengan concrete cover. Tapi yang ni saya pergi tengok menggunakan slide ni lah. Saya ada slide lain pasal cover pun akan cover yang ini jugalah. Ya, sebenarnya bila kita nak buat design kita kena tahu kedudukan kita punya beam kalau kita tengok kat sini, isi dia telah melabelkan semua elemen-elemen dalam satu jadual ni sebenarnya, dalam jadual jadual ini. Okey. Jadual ni ada di dalam dia punya table of formula tu. Dia bahagikan kelas 1, 2, 3 dan and so on. Saya tunjuk 3 je ni. Kelas pertama ialah no risk of corrosion attacks. Ini untuk konkrit macam mana Untuk konkrit without reinforcement or embedded metal, all exposure except where there is risk. Dia macam bagi tahu kalau beam, contohnya kalau kita nak buat ground beam ground beam. Kita kena fikir dekat Malaysia ni, ground beam kita hujan sepanjang tahun, ada ialah basah, lembap dan sebagainya. Kena tengok wet ke, rarely dry ke, kalau yang ini permanently wet, cyclic wet and dry. Yang ini kita kena tentukan sendiri. Jadi kalau tempat kita ni hujan dan sebagainya, kita boleh letak di mana tu concrete exposed to, kena tengok dia punya description dekat sini. Concrete surface subject to water contact. Kita boleh ambil ini. XC4 kalau
ground beam. Concrete surfaces subject to water contact kan. Kalau ground beam tempat berair macam kat mana? Macam tempat kita lah, hujan, banjir dan sebagainya nanti. Jadi kita buat design tu, kita kena consider dia sebagai XC4. Dia punya class designation, concrete kita tadi. XC4 exposure-nya. Kenapa? Sebab kita tak nak corrosion. Corrosion of steel due to carbonation. Bila steel terkena air dan sebagainya, dia akan corrode. Jadi kita perlukan perlindungan secukupnya. Actually kat sini akan melibatkan cover, cover dan sebagainya. Tebal cover juga bergantung kepada kat mana elemen you nak design. Kita dah belajar beam maybe di dalam bumi atau beam di dalam bangunan. Kalau dalam bangunan, okey, kat mana kita nak letak? Kita punya concrete inside building with moderate or high air humidity. Okey, dekat Malaysia ni apa moderate lah kan kita punya kan. So kita boleh kata XC3. Kita punya humidity 60 lebih. Kira moderate lah, moderate. So bila kita nak buat design, kita akan kelaskan kita punya design sebagai XC3. Inilah dia maksud dia. Okey, kembali kepada ni dia. Dia ada kelaskan banyak sebenarnya dalam isi. XO, no risk of corrosion attacks. XC, carbonation. XD, chloride. Ni macam other than sea water lah. Kalau you nak buat design tepi laut, XS. Ni kalau dekat mana, dekat UK ke, dekat Jerman ke apa, ada snow kan, so you gunakan XF Korea ke XF. XA chemical attack. Ni kalau yang terdedah kepada chemical attack, jadi XA. And then okay, ini dia lah digambarkan di sini. Kalau tak berapa faham, kita tengok aja dekat sini rajah ni dia dah bagi di sini kan. Okey, contohnya tadi XC3, ni XC3. Okey. Kalau dekat dengan apa? Water, sea water dan sebagainya. Ini kalau di dalam bumi sini XC2, XC1 kat sini. XC1 XC1 ni apa kita tengok XC1. Kadang-kadang rajah ni tak sesuai dengan Malaysia sebab dia ada the humidity humidity yang akan control semua XC1 kalau kita tengok concrete is building with low air humidity tempat kita very high humidity, jadi kita akan gunakan XC3. Ni rajah ni adalah panduan saja untuk orang di Eropah sana, tapi kita jadi XC3. XC1 ni tukar jadi XC3 sebab kita punya kelembapan tinggi. Ni kalau contohnya kelembapan tinggi ni apa kita cepat berpeluh kan. Kalau dekat UK kita susah nak berpeluh dekat sini berpeluh. Kalau contohnya kat Malaysia bila kita pasang aircon, kita tutup pintu, kita suka pasang aircon, kita tak buka tingkap, lama-lama cat kita akan keluar putih-putih, dapat kulat, sebab kita humidity kita tinggi. Sepatutnya macam kita ni, kita kena kurangkan gunakan aircon, kena buka tingkap. Aircon kalau betul-betul panas saja, jadi ventilation cukup. Sebab kita punya humidity, kandungan air dalam udara kita ni tinggi. So itu yang menyebabkan macam-macam. Okay. Balik kepada limiting crack. Jadi dia ada kaitannya dengan crack. Contohnya dekat sini, in the absence of requirement appearance, kalau kita tak kisah pasal appearance, dia kata limit tadi boleh kita naikkan jadi 0.4 untuk XCO dan XC1 dalam building. Kalau kita tak kisahlah dalam bangunan kita tu tak perlu mata tu biarkan je lah, tak kisahlah letak pun letak kan. Letak sikit-sikit lah. So kita boleh ni sampai 0.4. Tapi kalau kita concern padahal kecil je bezanya.
tapi dia impact dia sangat besar pada susunan. Ini hanyalah panduan limited crack, tapi impactnya adalah pada susunan steel, susunan dan juga spacing of steel. Nanti kita akan tengok. Okey, seterusnya control crack macam mana? Cara kita nak control crack ni senang aja. Kita mesti letakkan minimum steel. Itu sebab masa kita buat design kita so far kita buat design kita tak ada check minimumnya berapa. Jadi lepas ni you kena check. Jadi bila kita buat dapat AS berapa, kata dapat AS 1000, kita kena check dengan AS min. Ini dia formula dia. KC ini ada dia punya factor tapi nanti ada yang paling mudah tadi AS min 0.013 tadi Okey, keduanya maximum spacing. Kita kena control juga dengan maximum spacing. Jadi susunan spacing antara steel jangan terlalu besar. Dia ada maksimum dia. Maximum bar size. Size juga ada panduannya. So far kita suka-suka tengok je kan. Jadi sekarang kita dah tahu, rupanya ada maximum bar. Okay. So kita kena lihat di sini. Untuk maximum bar spacing macam mana cara dia? Ialah tengok, kalau kita prihatin sangat pada appearance, kita tengok yang ini WK 0.3. Kalau kita tak kisahlah ada retak-retak, yang ini dia. So apa kesannya kita tengok kesannya berbeza di sini dari segi spacing. Kalau kita concern pasal appearance, maximum spacing antara steel jadi berkurang compare dengan yang kolom sini. Jadi FS ni apa? FS ni adalah service stress. Bila kita buat design dipanggil ultimate stress. Sekarang ni adalah service stress. Macam mana dapatkan service stress? Sama dengan FYK bagi dengan 1.15 ni ada factor darab dengan GK. GK ni ada load Nanti you akan belajar what is GK and QK. The next class jadi kena tahu so far saya bagi loading terus loading tak tahu berapa GK berapa QK. GK ni adalah permanent load ataupun dulu kita panggil dead load. QK ni is variable load, dulu kita panggil imposed load. So ini adalah delta ni adalah redistribution. Ini continuous beam, nanti kita akan belajar ni. So FS the kira di sini barulah kita tengok di sini Begitu juga diameter pun untuk crack control ada maksimum dia. So far kalau kita main pilih je kan. Jadi sekarang kita dah tahu tak boleh lebih. Contohnya ialah bila kita concern pasal appearance, kita ambil yang 0.3 ni. Jadi kita tengok dekat sini lagi again kita perlukan service stress jadi kalau service stress tadi berapa? Kata 240, jadi guna 16 saja Jadi kita bergantung kepada service stress kita, bergantung kepada load kita di sini. Contoh contohnya di sini kita ada size ni kan. Kita kena check, kita dah design. Kita dah design dengan loading yang ini, cari moment dan buat flexural design dapat ni. Kita nak check crack dia. Cover 35 cover dia 35, link 8 mm. Okey. Jadi kena kiralah FS tadi berapa FS. So gunakan formula ni, tadi dah diberikan berapa dia punya GK dengan QK. GK QK belum belajar you all, nanti you akan belajar nanti So masukkan di sini delta pun kita tak pakai lagi, so assume S1 kat sini, kita assume 1. So kita dapat 271 Okey, bila 271 kita limitkan 0.3, kita akan dapat maksimum 150 je. Maksudnya susunan sini ni S di sini maksimum 150. Semalam kan ada yang tanyakan macam mana nak susun. Inilah dia dia punya guidance. Boleh susun macam mana pun, janji simetri dan tak lebih daripada 150 ni S dia. Boleh kita check lah. Check ni tak perlu ingat formula nak check ni senang aja kan. Width of the beam tolak dengan cover, tolak dengan ni diameter link, tolak dengan 3 diameter bagi dengan 2 kan. Ni formula ni Okey.
Detailing Detailing ni detailing ni kita akan refer kepada BS yang mudah BS sebab dekat apa ni dia tak tunjuk sangat macam mana ya. Tapi sebelum kita buat detailing cover pun kita kena belajar sebelum ni cover cover of concrete. Saya rasa semua orang tahu apa itu cover. Cover ni sebenarnya saya ada slide lain pasal cover. Cover. Okey, cover tu kita tengok rajah tu kan. Tengok gambar ni, yang you tengok ni gambar ni dah tak ada cover kan, dah spoil ni. Jadi ni besi, cover ni istilah dia adalah kalau bahasa Melayu penutup So cover tu adalah daripada luar permukaan konkrit sehinggalah ke link sebenarnya cover ya. Jadi dia ni guaranteed protection of the steel against corrosion ya. Tugas yang kedua adalah untuk transmit bond forces ya. Kalau tak ada cover ni ya, dia transmission of bond tak lengkap. Macam mana nak lengkap sebab konkrit ni dah tak pegang pada steel ya. And then adequate fire resistant. Kalau fire kalau dah tanggal macam ni, bila berlaku kebakaran ya, steel akan cepat yield steel kan dia cepat ya. So the intended function of the building will not achieve ya. So itulah dia. So what is cover? Cover kalau kita tengok di sini cover. Ini dia cover, mana covernya? Ini concrete cover. Daripada tepi link tu sehinggalah ke bahagian luar konkrit. Ini dipanggil spacing ya. Ini vertical spacing, yang ini horizontal. Kita tadi dah belajar berapa maksimum. Yang ini kita dah bagi tahu dulu H over 2/3 H aggregate plus 5. Okey. Kita nak dapatkan cover ni kena concern dah kepada 3 benda ni Pertama bond kan. Kalau cover tak cukup tebal, nanti kita design sia-sia lah. Tak capai lah matlamatnya. Mungkin steel akan yield terlebih dulu. Yang keduanya, kita perlukan cover minimum disebabkan oleh durability. Tahan lasak. Durable. Apa itu durable? Kita akan tengok nanti. Yang ketiganya ialah due to fire resistant. Okay. So, kena concern 3 benda ni bila nak dapatkan cover. Okay. Contohnya dekat sini. Kalau bangunan tadi kita untuk support, katalah beam ni untuk support roof untuk satu monumental building dengan design life 100 tahun find the nominal cover. Okay. Sebenarnya bila kita nak tentukan cover ni, kita kena tahu bangunan apa yang kita nak design. Adakah bangunan museum? Museum biasanya kita design lama 100 tahun. Ataupun bangunan garage kereta kita tak design lama, kadang 10 tahun je kalau ikut isi. Kalau building biasa 50 tahun kita design building office kita ni 50 tahun je. So the length of span usia building ni akan mempengaruhi cover ya. Sebab tu bila kita nak buat cover, kita kena tahu bangunan tu jenis apa ya, dan sebagainya ya. Okey. Ketelah sekarang okey. Macam design farmhouse ke yang ada vibration pump kan. Itu cover membranan tak? Membranan juga. Yang kita kena tengok kategori apa.
Nanti kita akan tengok kategori tu. Okey. Sekarang kita nak tahu due to bond. Okey. Due to bond tu pula kita kena tengok sama ada kita susun bundle bundle ataupun asing-asing ni disusun asing-asing ada yang disusun kelompok-kelompok kan, itu dipanggil bundle. Kalau separate macam dalam rajah ni kan, diameter 25, jadi kita bila untuk bond minimumnya khusus untuk bond tu saja, cover minimumnya mestilah sama dengan diameter of the bar 25 maksudnya dekat sini 25 lah. Kalau dia disusun bundle diikat-ikat bundle macam tu, kita gunakan formula yang ni, delta diameter n. Kita kena cari average diameter. Tak keluar. Sorry. Kenapa pula keluar n sekejap Okey. Nampak tak? Hilang sebenarnya. Share screen, saya terkeluar. Share screen. Okey. Saya terkeluar tadi. Okey. Dengar tak? Dengar Okey. Ini untuk yang separate Saya cari tadi mana. Okey, ni dia. Saya baru jumpa. Okey. Kadang-kadang kita susun bundle tu maksudnya macam ni ada lagi, sini pun ada lagi. Ada susun macam ni, dekat-dekat macam ni dikira bundle. Jadi you kena kira dia punya ni diameter average dia. Ini dia punya formula. Apa tu NB? Kalau kurang daripada 4 NB is the number of the bar in the bundle. Okay. Diameter darab dengan bilangan. Kalau kurang daripada 3, NB sama dengan 3. Okay, so kena dapatkan ini. Jadi cover dia minimum sama dengan diameter N. Diameter N. Cari diameter, average diameter. Kalau disusun single-single macam separate macam tadi so maksudnya tak ada masalah lah. So C sama dengan 25 Okay. Durability. Okey, kita tengok lagi rajah ni. Disebabkan durability. Okey, macam saya cerita tadilah konkrit kita kalau kita nak buat building kita kena tahu building kita kat mana mestilah tahu kan. Kita nak buat design sebab kita nak consider load Sekarang katalah kita nak buat dalam bangunan kalau dekat Europe kita gunakan XC1 sebab dia low humidity. Kalau dekat Malaysia dia guna XC3 lah. Okey, kita dah establish the exposure classes. Apakah simbin dia? Okey. Inilah dia caranya. XC3 yang tadi kita dah tahu. XC3 tu apa dia? Ini dia lagi explanation. Explanation pasal ni lah. Ni kalau dah explain. Okey, ini dia. Kita ada table ni dekat dia you punya design formula tu. Tengok di sini Kalau kita buat XC3, saya padam dulu. Cerita dia panjang sikit tadi bukan panjang lah. Kena tengok, kena perhatian betul-betul Sekarang kita dah tentukan bila kita nak buat design exposure kita adalah XC3 ni XC3. So dekat EC dia dah bagi tahu maximum water water cement ratio nya 0.55
Okey. Minimum strength mestilah 30. Kalau silinder 30, kalau cube 37. Minimum simen 280. Okey. Ingat tak dulu masa first lecture saya cerita pasal sustainability kan? Concrete is a sustainable material. Okey, so dia dah tentukan dekat sini minimum strength dia berapa, minimum simennya berapa, minimum strength dia berapa ini dia. Ini minimum untuk sustain, untuk sustainable building, untuk sustain environment dan sebagainya. Boleh aja you nak pakai, misal contohnya kat sini ialah concrete you boleh aja pakai 35 tak salah. Tetapi is waste lah kan. Bila you gunakan strength yang tinggi, dia punya simen juga tinggi lebih tinggi daripada yang sepatutnya begini jadi lebih simen lebih carbon emission, okay, due to production ke construction, jadi tak sustainable. Jadi bila kita ikut kod, insya-Allah kita punya bangunan tu adalah sustainable. Ikutlah dekat sini XC3 minimumnya 280. Dia punya grade C30 dan water cement maksimumnya 0.55 Okey. So kita kena tentukan kalau you nak pakai C1, minimum class adalah C20. Kalau C1 di sini minimumnya adalah C20. Contoh je dekat situ. Okey. Jadi apa kita nak buat sekarang ni, kita nak cari cover Kita nak cari cover tapi kita kena tentukan dulu kedudukan konkrit kita di mana Okey, seterusnya belum habis lagi disebabkan durability ni kita belum jumpa lagi min sini simin. Di sini masih cerita lagi apa ni? XC3 grade concrete. Kat sini kita tentukan grade concrete dulu. Okey, seterusnya ini dia. Step seterusnya ialah padamkan dulu. Okey, macam saya kata tadi design working life 100 tahun. Katalah kita ambil XC1 kita sekarang kononnya kita berada di UK lah. XC1 dengan C20 atau 25 with no special quality control. Kita tak nak quality control lah. Kalau nak quality control kena pergi sini Okey. Jadi solutionnya ialah dalam isi panduannya ialah jadual ni adalah kita bukan jadual panduan dekat isi tu ialah kita kena start dengan S4. S4 ni apa? S4 ni dia punya assumption aja assumption of structural class. Structural class ni ada S1, S2, S3, S4 itu sebagai panduan sahaja. Bila kita buat design dia kata kita kena start dengan S4. Bangunan biasa S4. Bangunan biasa ni S4 Jadi bila kita nak cari S required contohnya kelas mana yang kita perlukan sebab nak baca sini ni sebab increase ni kan dekat dalam ni. Kat sini table ni kalau kita tengok kat luar ni structural class, exposure class kat ni. Jadi structural classification ni bergantung pada grade concrete di sini ni. Jadi sekarang kita nak cari S berapa sekarang ni you kena fahamkan bila kita nak cari cover kita kena dapatkan satu yang dinamakan structural class. Structural class ni tidak didefine secara jelas di dalam isi, tapi caranya ialah dia kata bila kita start je kita nak buat sesuatu, kita mesti anggap structural class tu S4. Macam tu dia kata S4. So kita tulislah dulu S4. Tulis di sini S4. 4 ni nombornya dia di sini Nombornya ni ni S4 ni. Jangan tulis S dia. S dia kita nak cari kat sini okey. Tulis 4-nya di sini. Okey. Kemudian kita kena consider tengok dekat sini dia kata
kalau design working life 100 tahun, jadi kita nak buat XC1 kan, kita kena pergi ke sini dulu. Pergi sebab kita nak buat XC1 sini grade kita. Kita kena pergi sini. Jangan tengok yang lain, tengok yang XC1 sahaja. Okey, untuk itu 100 tahun, katalah 100 tahun kita nak buat bangunan tu 100 tahun. Kalau 100 tahun dia kata design working life 100 tahun, dia kata increase by 2 ni, tengok ni, increase by 2. Increase by 2. Increase by 2 Sorry. Increase by 2. Increase by 2 ni. Okay, so ambil 2 ni, value 2 ni, letak kat sini. Ni dia. Due to 100-year working life, letak kat sini. Okay, apa lagi kita nak consider di sini? Class strength, tadi design working life. Class strength, ada tak class strength kita? Class strength kita adalah berapa kat sini? Kolom sini. Tengok sini. Di class strength, kalau XC1, kalau lebih besar daripada 30, kita nak pakai kena reduce 1. Tapi kita punya sekarang adalah 20. So, ada ke lebih 30? Class strength reduce by 1 kalau lebih besar. Sekarang kita punya tak ada. Sebab kita punya cuma 20. Jadi kita pangkah di sini, tak ada. So yang ini kita padam. Ini kita padam. Okey. Kemudian yang ketiganya, member with slab. Okey, kita buat beam. Katakan kita buat beam kan. Tadi kita buat beam. Jadi bukan slab. Kalau kuda slab, reduce by 1. Jadi ini pun potonglah. Ini tak ada. Quality control. Kita dah cakap kat sini ke, kita tak mau quality control. Kalau you nak letak quality control, you kena reduce lagi 1. Sekarang kita tak nak terpotong ni. Jadi apa yang tinggal adalah 4 campur dengan 2, jadi 6. Jadi inilah dia punya value, S6. S6. Okey, ada nak tanya tak? Ya, 4 campur dengan 2. Maksud dekat sini, dalam isi kata S, kita perlukan S. So, 4 sini memang automatik kita letak 4. Kita assume 4 kat situ. S4 ni, 4 lah tulis sini. 4, automatik. Lepas tu campur dengan factor design working life of 100 years. Kena increase by 2. Ni sebab kita punya memang design working life kita 100. Kalau cuma 50, tak adalah ni. Okey, lepas tu yang kedua, class strength. Class strength kita, dia kata minus 1 kalau greater than 30. Kita ambil 30. Okey, so tak adalah ini. And then yang faktor yang ketiga, slab. Kita buat beam, jadi tak pakai juga. Yang last sekali, quality control special, kita tak ada consider. Jadi kosong juga. Jadi tinggal 4 campur dengan 2. Okey, faham Jadi sekarang kita adalah S6 Jadi kita kelas kita sekarang adalah S6 Okey, seterusnya barulah kita dapat cover kita Saya erase semua kecamuk ni. Okey. Tadi kita dah tentukan struktur kelas kita S6 kita dah kira kan. Dan XC1. So 25 lah sini. Jadi cover minimum bila kita concern pasal durability adalah 25 di sini kan. Ini disebabkan oleh durability 25. Okay, the next one. Tadi cover ada 3 nak tentukan. Fire lah sekali. Fire resistant.
Fire resistant ni pula ya, kita ada formula ASD ya, ASD campur dengan A campur 10 mm ya. Apa tu ASD ni ya? Apa itu A? Jadi kita kena tengok kat sini. A ni adalah daripada kita punya tension steel ya. A ni adalah daripada center tension steel ke bawah sini dipanggil A. 10 ni adalah coefficient Ini untuk ambil dia punya apa? Dipanggil apa safety factor dia lah, lebih kurang kat sini ni. Safety factor dia 10 mm. ASD ni apa maksudnya? ASD adalah dari tengah ke sini juga sama sebenarnya, pada sini ke sini. Ya, jadi ASD sama dengan A plus 10 mm. Okey, apa itu A? A ni tak boleh tengok daripada ukuran di sini ya. A tu, A ni di sini A ni sama dengan C min ya. C min campur ini diameter link campur bar per 2 ya. Okey, lepas tu kita akan dapat daripada equation ni ya. C min ASD kena apa ni? Ni dia punya formula ASD tolak link. Ya, ini kita bawa ke sana Ini kita dapat ni, ini C ni ke sini, ini dibawa ke kiri ya. Jadi A minus D minus bar per 2 ya. Tapi A sini kita masukkan jadi ASD ya. ASD yang ini. ASD. Ini daripada formula sini ya. Jadi A di sini kita kena faktorkan di sini ASD. ASD ni masukkan dekat sini ya. Okay. Alright. So nak dapatkan value ASD ya. Ni dia A di sini ya. Fire resistant. Okay. Kalau ikut table 5.5 ni ya, standard fire resistant untuk kita design adalah resistant 30 minit, 60 minit, 90 minit dan 120 minit. Okey, kita pulang kepada kita lah. Kalau kita tengok dekat sini lagi lama, lagi besar A dia kan kalau dia tengok kat sini. Kalau A 30 minit, A nya 15. Kalau 60 minit, A nya 30. Kalau 90 minit, A dia 40. 120, 55. Kalau kita tengok kat sini makin tebal. Yang ini ya. Kena A di sini ni. A di sini kalau kita tengok directly daripada sini ya. Tapi untuk design kita concern jadi ASD. A di sini tambah dengan 10 mm. Jadi A di sini kita tengok di sinilah. Bergantung kepada size konkret. Kalau B minimum B ni B. Kalau B kita minimum je 100 200 kita ada 30. So ASD kita sama dengan 30 campur dengan 10. Dia masukkan dekat sini. 30 campur 10 sama dengan 40. So tolakkan ni, so akan dapat 20 mm. So C min di sini disebabkan oleh fire sahaja adalah 20 mm. Untuk fire ni dia macam complicated sikit. Daripada rajah ni kita nampak kan sepatutnya cover kan. Cover tu adalah daripada luar apa ni A di sini. Nilai A di sini adalah tengah sini campur dengan hujung sini. Kita panggil A ya. A di sini kena tambah lagi 10 mm dipanggil ASD. Jadi A ni dia bergantung kepada value B. A ni kita dapat daripada table 5.5 yang refer kepada fire resistant. Ya, so kalau BU dekat sini katalah tak dapat 200, katalah 250 kan. Kita design selalu 250. So you boleh buat interpolasi sini ni ya. Di antara ni 30 hingga 25 katalah 27 kat sini ya. So 27 campur dengan 10 jadi 37. Dapat 37 tolak 8 tolak 12.5 macam itulah ya. So itu C min ya. So sekarang kita dah ada 3 Kita nak dapatkan C norm. C norm. Kat mana C norm tu? Ini adalah C norm.
Ya, sinom tu bila kita dah concern semua benda. Kalau simin adalah simin disebabkan oleh fire, disebabkan oleh durability, disebabkan oleh bond, itu dipanggil simin. Antara tiga-tiga ni, kita akan dapatkan satu value yang besar sekali. Okey, simin paling besar adalah disebabkan oleh durability atau bonding, so kita letak kat sini. Kita akan tambah lagi 10 mm kepada simin yang kita dah pilih tu menjadi sinom nominal, nominal. Simin plus ini nominal. So 35. Jadi 35 nilai akan kita gunakan untuk cari D ini di sini. Selama ni kita dah bagi U kan effective depth. Jadi sekarang ni inilah cara mengiranya. Ya, so cara kira D di sini adalah for section A di sini. DH tolak C tolak ni. Jadi C ni adalah sinom. C yang di sini adalah sinom. Yang ini adalah sinom. Ini adalah sinom. Sinom. Okay, setelah kita dah consider sinom. Setelah kita consider fire, durability and apa tadi? Bond, ya. Kita dapat sinom dan kita boleh kiralah D dash, D, ini dia. Untuk B ni lain sikit, sebab apa? Sebab dia disusun dua layer, dua layer di sini. Ya, dengan spacing yang ini kita lupa saya nak tulis di sini. Ini ya. Ini SY di sini kata SY ya. Sorry. Mana SY itu sama dengan 2/3 H aggregate campur dengan 5. Ini minimum. Okey. Katakanlah H aggregate paling besar dekat you design kat site katalah 2/3 size aggregate paling besar 20 lah kan untuk building. Campur dengan 5. So berapa tu value dia? Itulah dia. Minimum spacing di sini ya. So kena consider. S ya, bukan SY ya, S. Okey, sini S. Okey. S ni. S. Tak nampak pula. S. Okey, so yang inilah yang dipanggil sebagai macam mana nak dapatkan concrete cover. Okey, ada soalan? Apa ni ya? Ada soalan? Betul. Ya. Durability ni dia cover, dia resist untuk fire dan maksud saya ni lah, kalau macam seismic tu durability ni dia cover tak? Dia boleh resist. Kalau apa? Tak dengar saya. Seismic. Hah? Apa earthquake, seismic. Oh, earthquake. Okey. Earthquake tak ada. Earthquake tu nanti kita ada satu isi kod yang lain. Sekarang kita isi tu kan konkrit biasa, dia ada yang lain.
So, berita ni hanya untuk fire resistant lah. Tapi macam ni, bila you design earthquake, yang kita consider adalah excitation tau. Tu kena buka di situ, tapi cover dia masih sama. Cara kira cover masih sama. Cuma analisis tu aja. Nanti dia akan provide still lain dekat shear tu. Shear tu dia punya link dia lain, ada bentuk apa dipanggil yang bentuk zigzag tu. Kalau yang saya belajar lah, ya, dia macam dia ada extreme weather. Dia sekali berita ni boleh resist lah. Boleh. Itu tak ada masalah. Ya. Masalah. Okey. Kalau earthquake tu yang dia excitation tu akan efek kepada ni link Dia ada special link saya pernah belajar tu dulu link. Sebab requirement daripada kadang-kadang JKR kan. So high rise dia nak earthquake tu. Sekarang ni lah. JKR. Yang itu dia kena kira excitation dia, and then dia akan efek kepada link dia. Dia sama juga dengan blast, blast resistant. Kita tak gunakan link biasa, dia ada special link. Kita buat link biasa sekarang ni kan. So dia ada special link kalau untuk earthquake. Tapi tengoklah dia punya capacity of earthquake. Ni kalau macam dekat earthquake yang besar-besar macam skala Richter yang besar-besar tu memang digunakan special link lah. Kalau dekat Malaysia ni kalau bawah daripada 3, saya rasa design yang ini memang dah concern yang itulah. Kalau bonding dia kita ikut betul-betul kan design, dia boleh sustain lagi. Tapi kalau nak betul-betul lagi kena ambil earthquake design lah untuk nanti. Finally ada saya rasa elektif. Ya, tapi design dia masih sama lebih kurang, cuma tambah untuk load daripada earthquake. Ya, tapi dari segi durability, cover semua sama, gunakan method yang inilah. Untuk design apa dam, apa lagi, semua structure semua sama. Semua sama, untuk semua structure semua sama. Okey, saya rasa kita berhenti kat sini dulu. Nanti kita sambung dalam pukul 2, ya. Tapi saya nak tengoklah semalam punya latihan dengan tambah kepada apa ni? Shear. Ya, shear ada banyak tu sebab you buat T kan. Assignment 2 tu. Dia T. Ya, jadi dekat situ you boleh kira dia punya link untuk T-beam, and then deflection, and then cracking. Buat terus. Sekurang-kurangnya hari ini telah berjaya lah buat design untuk satu beam. Kira daripada apa nama ni, daripada loading, daripada flexural shear kepada cracking. Cuma masa cracking nanti kita akan tengok sebab cracking kita perlukan, tapi cracking dia cuma tengok kat mana exposure kan, you dah tahu kan sekarang ni. You boleh assume beam tu di dalam bangunan yang sheltered, yang high humidity, so dia adalah XC3. Daripada XC3 you boleh dapatkan apa tadi, with crack dan sebagainya. Okey, ada soalan? Fatimah ada soalan? Hafiz? Azham? Ada soalan tak? Senyap. Betul.
Dulu dalam saya pernah ingat dalam British Standard BS kan. Ya. Macam cover ni dia buat macam dalam table tau. Kalau kalau konkret tu untuk file cap kan. Ada pakai apa 40 mm kan. Yang tu macam adakah macam apa Eurocode ni dia lebih detail, dia kita kena buat calculation baru kita dapat dia punya nilai. Ya, betul. Dulu kalau you ingat BS ya, saya pun belajar dulu BS ya. BS ni dia bagi tahu tanpa reason kan. Dia buatkan jadual, kalau ini pakai ini, kalau ini pakai ini kan. Tapi untuk situ ni dia ajar kita tahu macam mana kan. Tapi akhirnya nanti lebih kurang macam tu jugalah. Padahal jawapan dia akan dapat sama macam cover yang table BS tu juga. Sama lah, dia macam lebih kurang lah. Sebab kalau kita kira steel pun tak sama sebenarnya. Tapi kalau design ikut BS pun okey je sebenarnya. Tapi sebab kita sekarang dah opt isi tu kan, IEM dah opt sejak 2010 So kena tukar lah. Dia ada banyak advantage lah. You boleh kerja di European countries ke macam tu lah dia punya concern kan. Sebab sekarang kan ada era digitalized kan, era harmonization between code. Itu sebablah kita pakai EC. Kita nak student kita boleh kerja bukan saja di Malaysia tapi pergi ke Europe, pergi Jerman, pergi mana-mana lah, boleh merantau lah. Itu tujuannya dulu. Lagi satu tujuan yang keduanya ialah bila British Standard sendiri dah ada jumot kan, orang UK pun dah tak pakai, dia refer kepada EC. Jadi macam mana kita nak refer kepada British Code kan. Jadi kita pun ikutlah juga pergi kepada EC tu. Tapi dalam construction industry masih lagi pakai yang lama kan. Itulah. Dan dalam apa punya praktis ni selalu kita akan follow requirement daripada authority macam JKR kan. Kebiasaannya kalau JKR yang senior ni kan, senior officer ni dia lebih selesa dengan BS. Itulah. Kalau yang orang baru ni kan, kalau 41 grade 44 ni dia dah bertukar kepada Eurocode. Tentulah. Ya. Itulah. Memang macam itulah adat dunia. Dekat UTM pun sama juga. Kan yang senior-senior ni memang susah nak adapt mula-mula. Tapi sekarang kita dah okey dah. Ya. Memang dah terpaksa lah kalau IEM kan. IEM memang requirement dia di situ. Kita dulu meeting lama tau dengan IEM. Lepas tu dia putuskan 2010. So walaupun kita tak ready, terpaksa kita kan. Terpaksa juga buat. So macam itulah. Tapi sebenarnya macam ni, kita boleh ikut apa yang kita buat sekarang, kita follow BS punya equation semua kan, kalau you perhati kan. Cuma kita introduce new philosophy kan, dia punya dia punya macam loading, dia punya factor dia dah lain, 1.35. Dulu 1.4 kan. Dulu kalau dead load 1.6 kan. Sekarang 1.5. Dia berubah macam tu. Dia tak banyak ubah lah sebenarnya. Tapi isi tu ni dia punya advantage ni ialah dia ajar kita kan, macam tadi kan nak cari kan. Dia bagi tahu kenapa minimum, maksimum dan sebagainya kan. Dia nampak lah. Macam tu nampak dia punya information tu ada lah. Dia ada prinsip dia dan sebagainya. Okey, yang lain senyap je. Nur Fariza tak pernah dengar suara Alia, Diana petang ni kita discuss hopefully dah ada orang yang buat share link yang semalam. Ya. Untuk yang exercise untuk share link tu kan, kita pakai soalan yang assignment 1 question tu kan? Betul. Okay. Kalau nak buat guna assignment tu pun boleh juga. Assignment tu better lah sebab dia T kan.
travel ni boleh pakai assignment tu punya Ya, betul. soalan. Jadi kita tak ada soalan baru lah. Kita akan berkisar dekat situ je, completekan you punya design. So macam nanti petang lah saya akan explain. Saya nak cari saya punya presentation pasal class of ni lah, pasal macam mana nak tentukan, ada jadual kan berapa tahun untuk rumah kan. You dah ada buku belum? Buku dah ada? Ada. Ya. Dia dah Okey, nak tengok berapa table 1.3 muka surat 9 tu. Design working life kat situ. Kalau temporary structure 10 tahun ya. Kalau replaceable structures ya 10 hingga 30 tahun ya. Kalau building ni 50 tahun, building biasa untuk kita, building structures biasa, common structures 50 tahun ya. Okey. Tu je lah. Jadi this information is very important untuk kita sebelum kita buat design, nak menentukan cover dan sebagainya. Berapa tahun bangunan apa kita nak pakai. Kalau pejabat dan bangunan biasa 50 tahun. Kalau jambatan 120 tahun macam tu. So dia akan efek kepada cover. Makin lama bangunan kita design life dia, makin tebal lah cover dia. Okay, durability tadi ya. Fire resistant ada 30, 60, 120 Okey, ada apa-apa? Kalau tak ada, kita off dululah. Kita sambung pukul 2 nanti, 2:30 ke? Boleh? Boleh doktor. Bincang pasal solution Kena bincang jangan malu. Rugi kalau malu Okey. Okey, jumpa lagi petang nanti.